Okey, baiklah. Selamat sejahtera cikgu ucapkan kepada murid-murid yang cikgu kasih sekalian. Jadi untuk hari ini kita akan teruskan pelajaran kita masih dalam topik hadapi cabaran di sekolah dengan tema dan juga nilai berani. Okey. Jadi untuk hari ini kita akan lihat topik yang seterusnya iaitu berani hadapi cabaran. Okey, dalam topik ini kita akan lihat bagaimanakah kamu sebagai seorang murid boleh mengamalkan sikap berani dalam menghadapi sebarang cabaran yang kamu hadapi di sekolah dan apa kesan dia, apa kebaikan dia dan apa kepentingan dia yang perlu kamu tahu sekiranya kamu bersikap berani dalam menghadapi sebarang cabaran di sekolah. Okey. Nanti murid-murid boleh rujuk buku surat 67, buku teks untuk lihat pelajaran kita pada hari ini. Okey. Jadi sebagai seorang murid, kamu akan menghadapi banyak cabaran semasa berada di sekolah. Tidak kiralah kamu berada di kelas, di padang, dalam sukan dan permainan dan sebagainya lah. Jadi cabaran-cabaran ini memerlukan kamu untuk mempunyai sikap berani supaya dapat menghasilkan hasil yang terbaik daripada sikap kamu itu sendiri. Okey, jadi kita lihat beberapa contoh yang berkaitan dengan cabaran yang kamu hadapi dan bagaimana kita boleh selesaikan cabaran tersebut menggunakan sikap berani. Okey. Yang pertama, okey. Bilangan murid yang ramai di dalam kelas. Okey. Ini seperti yang kamu tahu, banyak sekolah ataupun sekolah kita mempunyai banyak murid, bilangan murid masa berada di kelas. Okey, jadi sebagai seorang murid, kamu pasti akan menghadapi banyak cabaran untuk memberikan tumpuan semasa berada di kelas. Jadi di sini kamu akan menghadapi cabaran untuk kamu fokus dalam pelajaran. Jadi kat sini kamu lihat, okey di sini kita lihat, okey jadi cabaran dia ialah kurang tumpuan dalam pelajaran. Okey, jadi bila kamu dah ramai sangat dalam kelas, maka tumpuan kamu akan juga berkurangan dan menyebabkan kamu susah nak dapat apa yang diajar di dalam kelas. Jadi cara dia bagaimana? Kamu perlu beranikan diri untuk bertanya. Okey, dalam situasi yang ramai ini, jadi kamu sebagai seorang murid kena sentiasa berani bertanya perkara yang kamu tidak faham supaya mudah untuk kamu dapat dan kamu fahami apa yang kamu tidak faham. Okey. Jadi apabila kamu sudah berani untuk beranikan diri untuk bertanya, cikgu yakin dan percaya hasil dia kamu akan jadi murid yang berjaya dan cemerlang. Sebab apa? Sekiranya kamu tak tahu adalah lebih baik kamu bertanya dengan guru kamu supaya kamu dapat faham apa yang kamu belajar. Okey, yang kedua. Di sekolah tiada dewan badminton. Okey, tiada dewan badminton di sekolah. Jadi cara dia ialah cabarannya ialah kamu sukar untuk membuat latihan. Okey, jadi macam mana kamu nak hadapi cabaran tersebut? Kamu boleh jalani latihan di dewan awam. Okay, seperti mana yang kamu tahulah, setiap tempat ada dewan awam dia dan kebanyakan dewan awam mempunyai gelanggang badminton untuk kamu bermain. Okey, jadi kamu boleh berlatih, kamu boleh pergi ke sana untuk berlatih. Mungkin ada pemain-pemain yang lebih handal daripada kamu, kamu boleh ambil sedikit sebanyak pengetahuan daripada mereka untuk memantapkan lagi kamu punya skill lah. Kamu punya skill dalam badminton menjadi seorang pemain badminton yang berjaya. Dan sekiranya kamu dapat lakukan seperti ini, kamu kena beranilah menjalani latihan di dewan awam sebab bila kamu berada di dewan awam, kamu bukan sahaja berhadapan dengan orang-orang umur-umur sebaya kamu. Kamu juga akan melihat orang yang bermain mungkin lebih tua daripada kamu dan mempunyai pengalaman yang lebih baik bermain badminton daripada kamu. Dan di sini sepatutnya dengan sikap berani kamu ambil peluang untuk belajar banyak ilmu dan kemahiran bermain badminton pada golongan-golongan ini supaya kamu dapat mantapkan lagi kemahiran kamu. Okey. Jadi cikgu yakin dan percaya apabila kamu sudah mahir dan kamu dah faham macam mana cara badminton yang betul, maka ada tidak mustahil untuk kamu menjuarai pertandingan badminton. Okey, yang satu perkara yang tidak mustahil lah. Okey, jadi
cabaran yang ketiga kita boleh lihat contoh di sini ialah persekitaran sekolah tidak bersih. Okey, seperti mana yang kita tahu, sekolah adalah tempat yang mempunyai kawasan yang luas. Jadi, bila kawasan ini luas, maka banyak tempat yang akan adanya tempat-tempat yang kotor. Mungkin tertinggal lah. Okey, jadi kalau kamu jumpa tempat-tempat ini, kadang-kadang akan ada tempat pembiakan nyamuk Aedes. Okey, tempat pembiakan nyamuk Aedes macam mana kamu nak tahu? Kamu tengok tempat tu ada takungan air, ada jentik. Jadi kat sini akan mengundang banyak masalah dan mungkin berisiko membiakkan nyamuk yang berbahaya untuk diri kamu dan juga rakan-rakan kamu. Sekiranya kamu nampak, beranikan diri, laporkan kepada guru. Apabila kamu sudah laporkan kepada guru, cikgu yakin dan percaya pihak sekolah akan mengambil tindakan untuk menghapuskan tempat pembiakan tersebut supaya kamu dapat menghasilkan satu persekitaran yang lebih bersih dan juga harmoni. Dan apabila kamu dah laporkan kepada guru, tindakan sudah diambil, cikgu yakin percaya, maka sekolah akan bebas daripada denggi. Denggi adalah satu penyakit sangat bahaya sekiranya kamu kena dan kadang-kadang boleh mengakibatkan kematian. Okey. Jadi di sini kita dapat lihat ada beberapa cara untuk kamu menghadapi cabaran, berani hadapi cabaran. Okey, yang pertama kamu kena kenal pasti cabaran. Okey, kenal pasti cabaran. Bila kamu dah kenal pasti cabaran, yang kedua, kamu tengok apa halangan kamu. Okey, dalam setiap tempat kamu tengok tadi, ada macam-macam halangan. Yang pertama, kurang tumpuan lah, sukar untuk membuat latihan lah, terdapat tempat pembiakan nyamuk Aedes. Jadi ini adalah halangan kamu. Jadi macam mana kamu nak hilangkan halangan kamu? Kamu kena berani mencipta solusi ataupun mencipta satu penyelesaian. Okey, satu penyelesaian. Okey, daripada penyelesaian ni maka kamu akan dapatkan hasil. Okey, ini adalah 4 langkah yang kamu perlu buat untuk menghadapi cabaran. Yang pertama, kamu kena kenal pasti cabaran kamu. Apa cabaran yang kamu hadapi dalam kehidupan? Lepas kamu kenal pasti cabaran, kamu kena tengok apa halangan kamu untuk menyelesaikan cabaran tu. Bila kamu dah dapat kenal pasti halangan, maka seterusnya kamu kena beranikan diri untuk mencipta satu penyelesaian. Jadi daripada halangan tersebut, apa yang kamu boleh buat untuk buang halangan tersebut. Dan akhirnya, bila kamu dah selesaikan buat satu penyelesaian, maka kamu akan dapat hasil daripada usaha kamu sendiri. Okey. Jadi kalau kita lihat pada soalan di bawah ini, ceritakan pengalaman kamu menghadapi cabaran di sekolah. Jadi cikgu yakin dan percaya setiap murid ada cabaran yang tersendiri. Sebagai contohlah, mungkin kamu nak bertanya kepada guru, itu satu cabaran lah, tapi kamu takut. Tak ada masalah. Okey, kita boleh letak kat sini, kamu tak faham pelajaran. Lepas tu kat sini kita boleh lihat halangan kamu ialah kamu takut nak berjumpa guru. Jadi cara dia mudah saja. Beranikan diri untuk ke bilik guru, untuk berjumpa dengan guru, bertanya dengan apa yang kamu tak faham. Okey. Jadi hasil dia ialah kamu akan faham dan kamu dapat penyelesaian daripada masalah yang kamu tak dapat selesaikan. Okey. Daripada cara 4 kaedah tersebut, maka cikgu yakin percaya kamu akan dapat hadapi banyak cabaran yang dalam kehidupan kamu. Okay, pada pendapat kamu, apakah yang akan berlaku jika murid-murid tidak mengamalkan sikap berani? Okay. Pada pandangan kamulah, apa yang akan berlaku di sekolah sekiranya murid-murid ataupun kamu sendiri tidak mengamalkan sikap berani? Yang pertama, murid-murid akan tidak akan berjaya menyelesaikan cabaran yang mereka hadapi. Yang kedua, mungkin mereka akan yang pertamalah. Soalan nombor 1. Cikgu bagi jawapan dia.
Mana apakah ni? Okey, murid murid gagal hadapi cabaran. Yang kedua, okey, apakah yang akan berlaku jika murid tidak mengamalkan sikap berani? Maka murid akan akan murid akan murid kurang keyakinan. Okey, bila kamu tak berani maka kamu tidak akan ada rasa keyakinan untuk keyakinan dalam menghadapi sebarang cabaran dalam hidup kamu. Jadi adalah sangat penting dalam diri kamu untuk kamu tanam sikap berani dalam menghadapi sebarang cabaran yang kamu hadapi supaya apa? Cabaran itu tidaklah menjadi halangan untuk kamu memajukan diri dalam kehidupan kamu dan dia tidak akan menghalang kamu untuk jadi seorang yang berjaya dalam kehidupan pada masa akan datang. Jadi pesanan cikgu, jadilah seorang murid yang berani. Sekiranya kamu tak berani, mintalah bantuan, jalinkanlah kerjasama antara rakan-rakan. Kalau kamu tak berani jumpa guru kamu dekat bilik guru seorang-seorang, kamu jumpalah berdua. Itu adalah satu cara kamu nak menyelesaikan halangan kamu. Terserah. Sebab setiap orang cabaran dia berbeza dan cara penyelesaiannya pun berbeza. Bergantung kepada kesesuaian mereka dan juga macam mana mereka rasa nak menyelesaikan cabaran yang mereka hadapi. Jadi setakat itu sahaja kelas kita pada hari ini. Jadi sebentar lagi cikgu akan beri latihan, cikgu nak kamu jawab. Dan selepas jawab kamu boleh hantar jawapan kamu kepada cikgu untuk cikgu semak. Jadi setakat itu sahaja kelas kita pada hari ini. Kita berjumpa untuk kelas seterusnya. Bye.